Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya para pelajar tingkatan 5. Jadi pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita tentang topik yang kedua, iaitu bab matriks. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan tentang 2.2, iaitu operasi asas matriks, dan kita akan fokuskan kepada penambahan dan penolakan matriks. Okey. Okay, harap semua dah bersedia. Buku teks muka surat 42. Kita nak tengok bagaimanakah kita boleh menambah dan menolak matriks. Okey. Penambahan dan penolakan matriks ni hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang sama peringkat. Kalau sebelum ni kita dah belajar tentang peringkat. Masih ingat lagi peringkat? Peringkat tu kalau ada matriks, kan matriks macam ni. Contohnya 1 2 3 4. Kita akan kira laju ke baris dulu. Kita akan kira baris dulu kan. Baris ni ada berapa? Baris ni ada 2. Maka 2 lah. Laju pun ada 2. Maka kita akan tulis peringkat dia 2 darab 2. Okey, ini adalah matriks peringkat 2 darab 2. Jadi dalam topik ataupun subtopik menambah dan menolak matriks ni, proses itu berlaku hanya bila matriks itu sama peringkat. Maksudnya kalau ada dua matriks yang berbeza, walaupun nombor tak sama, tapi yang penting peringkat dia sama. Kalau matriks A tu dia ada 4, 2 kali 2. Matriks B pun 2 kali 2, maka bolehlah dijalankan operasi tambah dan tolak. Tapi kalau sebaliknya tak sama kan, maka tak boleh kita laksanakan operasi tambah dan tolak. Okey. Jadi macam contoh kat sini, matriks A kan. Okey, ada 4 unsur, iaitu 2 kali 2, dan matriks B juga ada 4 unsur, 2 kali 2 juga. Jadi bila dia punya peringkat sama, maka bolehlah kita jalankan operasi tambah ataupun tolak. Okey. Dengan untuk menolak dan menambah itu, kita akan ambil kedudukan yang sama. Contohnya, kedudukan A11 ni, okey, A11 tu hanya boleh ditambah dan ditolak dengan pasangan dia yang satu lagi pada kedudukan yang sama, iaitu pada B11. Maknanya nanti kalau tambah, kita akan buat A11 ni akan tambah dengan B11. Okey. Kemudian A12 ni akan tambah dengan B2. A21 akan tambah dengan B21. A22 akan tambah dengan B22. Dia kena tambah atau tolak mengikut kedudukan yang sepadan. Okey. Baik, kita pergi tengok seterusnya. Buku teks muka surat 43, contoh yang ke-6. Tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan pada pasangan matriks berikut. Berikan sebab anda. Okey, kita tengok A. A ni kita ada berapa? Dia punya matriks A ni adalah 2 kan? 2 baris darab dengan berapa laju? 3 laju. 2 kali 3. B pula, berapa baris dia? Baris dia ada 2. 2 baris darab dengan 2 laju. Sekarang peringkat sama tak? Tak sama kan? Tak sama Sebab A ni 2 darab 3, sedangkan B ni 2 kali 2. Maka tak boleh kita jalankan ataupun kita laksanakan penolakan atau penambahan kerana A dan B tu dia punya peringkat tidak sama. Boleh? So A, B tak boleh. Okey. B pula, B boleh tak? Okey, B boleh sebab yang ini baris 1 laju 2. Baris 1 laju 2. Jadi C dan D kedua-duanya mempunyai peringkat yang sama, maka bolehlah kita jalankan operasi tambah atau tolak. Boleh? Tengok E pula. Okey, E Yang E pula, E kita ada 2 darab 2, iaitu 2 baris 2 laju. F pun sama, 2 baris 2 laju. Peringkat yang sama, maka kita boleh jalankan operasi tambah dan tolak. G, kita ada G ni berapa baris ni? G ada 2 baris, 2 baris laju, 1 laju. 2 darab 1. H pula 2 baris darab dengan 2 baris. Jadi sekarang tidak sama. Bila tak sama, maka G tidak boleh kita laksanakan operasi tambah atau tolak. Okey, boleh setakat ni ada soalan? Saya buka soalan sekarang ni. Silakan kalau nak bertanya. Ada tak yang tak faham? Boleh? Ustaz, saya tak faham Ustaz. Tak faham yang mana? Yang G. Yang G, okey, semula baik. Soalan G, kita tengok Soalan G ni
soalan G pula. Soalan D kan? Okey, soalan D G dengan H tu tak boleh kita laksanakan operasi tambah atau tolak kerana peringkatnya tak sama. Peringkat bagi matriks G ni adalah, tengok baru baris ni. Baris dia 1, 2, 2 baris. Lajur dia 1. 1 lah. Okey, setiap kali kita nak buat peringkat, kita kena kira baris dulu. Berapa baris dia, kemudian berapa lajur dia. So 2 yang ni, 1, 2 ni, 2 ni mewakili baris lah. 1, 2. Kan, lajur 1. Lajur 1. Jadi 2 darab 1. Okey. Untuk H pula, kita ada berapa baris? 2 baris. 1, 2. Jadi 2 lah. Darab dengan lajur dia 1, 2. 2 juga. Jadi sekarang ni, cuba tengok untuk matriks G, dia punya peringkat 2 darab 1. Sedangkan H 2 darab 2. Tak sama. Bila tak sama, maka kita anggap ini tak boleh kita jalankan operasi. Dia stuck gitu je lah, tak boleh buat. Hanya kita boleh buat tambah tolak sekiranya peringkat dia sama bagi kedua-dua matrik tu. Okey, nombor unsur tak sama tak apa. Yang penting dia punya peringkat tu mesti sama dulu, baru kita boleh jalankan operasi. Okey? Harap dapat menjawab soalan. Ada soalan lain? Silakan. Tak ada? Baik, kita teruskan soal slide yang berikutnya. Buku teks muka surat 43 lagi, contoh yang ketujuh. Baik, diberi matriks C. Okey. Mula-mula sekali bila kita dapat soalan, kita tentukan dia punya peringkat dulu. Okey. So C ni berapa peringkat dia? 2 darab dengan 3 kan? 2 baris, 3 lajur. Okey Matriks D pula ada 2 baris, 1 2, 2 baris, berapa lajur? 3 lajur. Pun 3 lajur juga. Okey. Matriks P 1 2 3 baris, berapa lajur? 1 2 3. 3 baris, 3 lajur. Okey. Jadi matriks P adalah 3 darab 3. Q pula Q. Q pun sama, kita ada 3 baris, iaitu 3 darab dengan 3 lajur. 3 darab 3. Okey, selesai. Kita punya gambaran tentang peringkat. Sekarang dia suruh tambah C dengan D pula. Okey. Soalan saya yang pertama, cuba tengok boleh atau tidak matriks C tu ditambahkan dengan matriks D? Okey, boleh jawab sekarang. Saya buka soalan. Buka soalan pula, buka ruang. Boleh tambah tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh sebab? Sebab peringkat dia sama, iaitu C ni 2, 3, D pun 2 darab 3. Maka bolehlah kita jalankan operasi. Okey, sekarang kita buat operasi dia. Macam mana nak tambah? Okey, macam tadi dalam contoh slide yang pertama tadi, kedudukan pertama akan lawan dengan kedudukan yang pertama juga. Jadi C ni yang 10 ni first place kan, akan tambah dengan first place dekat D. Tempat pertama lawan tempat pertama. Sini kan kedudukan dia 1, betul tak? Baris pertama, lajur pertama. Ini bersama lah. Baris pertama, lajur pertama. Maka dia akan tambah pada kedudukan yang sama. Okey, negatif 8 ni dengan negatif 2. Kan? 4 ni dengan 1. 6 ni dengan negatif 3. Negatif 11 dengan 5. 7 dengan 9. Nampak ikut kedudukan yang sama. Jadi kita tengok penyelesaian dia. Okey ini cara panjang lah, cara panjang. Tapi kalau kita boleh buat ringkas, kita boleh buat ringkas sebenarnya. Di mana kita tengok kita ada C dengan D ni kan. Okey, ni cara ringkas tau. Jadi untuk C tambah D, kita hanya perlu buat apa? Kita hanya perlu buat dia punya tapak dia, base dia. Siap-siap. Matrik tu lah. Okey. Cuba tengok berapa dia punya unsur, ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 So dekat D pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya buat tempat siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya sediakan tempat. Garis tak payah buat tau. Ini saya tunjuk je. Okey, menunjukkan ada 6 tempat nanti, 6 definisi. Okay, kita buat sama Baik, untuk pertama. Okey. Tambah Okey, 10 tambah 14 berapa? 24. Tu dia 24 sini. 24. Okey, negatif 8 tambah negatif 2. Negatif 8 tambah negatif 2. Akan jadi
Negatif 10. Cuba cek betul guna kalkulator. Kalau salah bagi tahu. Negatif 10. Lepas tu yang ni pula 4 tambah dengan 1, kita akan dapat 5. Bawah pula 6 tambah dengan negatif 3. Ingat 6 tambah negatif 3, dia akan berkurang maksudnya 6 tolak 3 lah. Kita akan dapat positif 3. Lepas tu negatif 11 dengan 5. Negatif 11 tambah 5, nombor akan berkurang. Dia akan dapat apa? Negatif 6. Negatif 6 sini. Akhir sekali 7 tambah 9, kita akan dapat berapa? 16. 16 kat sini. Inilah jawapan kita. Okey? So maksudnya yang ini adalah dia punya cara yang panjang lah. Tapi kita boleh ringkaskan, terus tambah pun boleh. Tak ada masalah. Boleh setakat ni? Okey, kita tengok contoh yang soalan B pula. Soalan B dulu. Lepas ni kan saya buka soalan Okey, soalan B. Okey, soalan B. Antara sekarang ni nak tolak pula P tolak Q. Matrix P tolak Q. Kita kena fokus lah mana matrix yang dikenaki. Okey, P ni tolak Q. Samalah. Maknanya P ni yang erti 2 akan tolak dengan 18. Okey Bila dia kata arahan P tolak Q, kita kena ambil unsur P dulu tau. Baru tolak Q. Dia tak boleh ambil Q tolak P. Dia tengok pada arahan soalan ni. Arahan soalan ni adalah P dulu. Maknanya semua unsur P akan tolak unsur Q. Bukan maksudnya boleh tukar suka hati. Walaupun nombor tu besar di belah Q, kita tolak suka hati, tak boleh. Kita mesti ikut arahan. Kalau dia kata unsur P tolak Q, kita kena ikut. Okey. Sekarang ni kita tengok macam biasa, kita boleh buat shortcut. Okey, kita besarkan dia macam ni. Okey. Ada berapa tempat ni? 6 tempat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tempat. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tempat. Kita pergi yang pertama dulu. Yang pertama Jadi yang pertama ni apa nak buat? Negatif 2 tolak negatif 2 tolak 18. Nombor tu akan bertambah. Kita akan dapat berapa? Negatif 20. Betul tak? Negatif 20. Seterusnya 5/6 tolak 1/3. Ni pecahan. Sekarang cuba siapa ada kalkulator, tolong guna jap. 5 tolak 6 5 tolak 6 tak. 5/6 tolak 1/3 pecahan. Kita akan dapat apa ni? Kalkulator. Siapa boleh kira? 1/2. 1/2 1/2 1/2 lah sini. Okey. Pastikan simbol betul Okey. Lepas tu 6 akan tolak dengan negatif 7. 6 tolak negatif 7 dia akan bertambah tau. Jangan salah 6 tolak negatif 7. Maka dia akan jadi macam ni lah. 6 tambah 7. Kita akan dapat 13 ini. Seterusnya 7.4 tolak 2.5. Kita akan dapat 4.9. Okey. Lepas tu negatif 13 tolak dengan negatif 8. Ni jangan salah dia punya operasi ni negatif 13 tolak negatif 8. Mana ni akan jadi negatif 13 tambah 8. Kita akan dapat negatif 5. Okey. Lepas tu 5 akan tolak dengan 3, kita akan dapat 2. Lepas tu 1 tolak dengan 12, kita akan dapat negatif 11. 9 tolak dengan 0, 9 lah. 9. Dan 1/4 tolak 0.4. Macam mana ni? 1/4 tolak 0.4. Cuba guna kalkulator. Double check jap. Berapa jawapan kita? Negatif ke positif? Negatif ke positif? Negatif. 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 0.15. Negatif 0.15. So inilah jawapan yang kita cari. Okey? So ada ikut dia jawapan kita berdasarkan pattern peringkat tu. Kalau dalam peringkat ni tengok P ni kan. Dia ada apa? Ada 9 unsur kan. Maknanya dalam jawapan pun mesti ada 9. Itu kalau peringkat yang sama. Okey? Baik, sekarang saya buka soalan. Silakan, saya nak bertanya. Kalau ada sebarang pertanyaan, silakan. Mana yang tak faham ke? Ada? Tak ada boleh boleh faham maknanya sekali lagi saya bagi tahu
nak tolak ke nak tambah ke, mula-mula kena pastikan peringkat sama dulu. Kedua, kena tolak atau tambah berdasarkan kedudukan yang sama. Satu-satu tolak dengan satu. Kalau ringkas ikut saja, tempat pertama akan lawan tempat pertama, tempat kedua lawan tempat kedua, macam itulah kan. Jadi kena pastikan kedudukan tempat tu sama untuk sebarang operasi tambah dan tolak. Kita pergi seterusnya muka surat 44. Buku teks muka surat 44, contoh yang ke-8. Baik, diberi matriks D. Ni panjang sikit ni unsur pertama dia panjang, iaitu 2x tolak 1. Okey, kita ada negatif 3, negatif 12 dan 5 tambah y. Ini unsur panjang sikit lah. Okey, dan matriks E, x2 7y, dan D tambah E ialah 8, negatif 5, negatif 1, 13. Hitung nilai x dan y. Baik, dia suruh tambahkan matriks D dengan E. Okey, tengok ni kan, matriks D ni dia suruh tambahkan dengan matriks E. Okey, kemudian dia dah bagi tahu jawapan dah. Jawapan tu dia dah bagi hasil tambah D dengan E akan dapat ni. Matriks 8, negatif 1, negatif 5, 13. Umpamanya kalau kita tengok dalam persamaan linear kan, contohnya macam ni lah contohnya x tambah 2 lah sama dengan 3. So agaknya apa operasi yang awak akan buat? Awak akan pindahkan 2, betul tak? 2 ni akan pindah ke sana, betul tak? Jadi x akan dapat 3 tolak dengan 2, x dengan 1. Macam ni lah konsep dia yang kita akan guna pakai untuk yang ni. Cuma kali ni awak berdepan dengan nombor yang agak banyak sebab dalam kurungan matrix, jadi kurungan tu besar. Konsep dia sama macam persamaan linear. Kalau faham penyelesaian persamaan linear tu, samalah. Okey, jadi sekarang oleh kerana dia dah bagi tahu lah hasil tambah D tambah E tu 8 ni kan, 8, negatif 1, negatif 5, 13, maka kita letakkan dia sebelah kanan. Okey, yang matrix D dengan E tu letakkan sebelah kiri. Nampak ni, ni matrix D. Okey, yang ni matrix E. Yang ni hasil tambah dia. Okey. So, sekarang ni dah susun, kita akan buat operasi. Apa nak kena buat? Yang ni akan tambah dengan yang ni. First place lawan first place. Iaitu 2x tolak 1 tambah x. Okey, sebab tambah kan? Tambahlah sini Nampak? Tambah Okey. Sekarang yang kedua pula, negatif 3 tambah dengan 2. Ni nampak ni. Boleh? Lepas tu negatif 12 akan tambah dengan 7. Inilah hasil dia. Okey. Dan 5 tambah y akan tambah dengan y. Kita akan dapat yang macam ni, 5y tambah y. Okey. Dan jangan lupa yang tengah-tengah ni, yang saya buat macam ni, ni adalah ruang kosong. Ni nampak ni, ruang kosong sebab ada pelajar yang tulis matrik rapat. Contoh macam ni, dia buat matrik macam ni, boleh jadi 2x tolak 1 tambah x kan. Kemudian dia letakkan negatif 3 tu, yang ni negatif 3 tambah 2, negatif 3 tambah 2 tu dekat-dekat macam ni. Jadi tak ada ruang kosong. Saya tak tahu mana tu dia punya nilai unsur dia. Ni salah Sepatutnya kena jarak, kena space, jarak sikit. Jadi maksudnya 2x tolak 1 tambah x. Lepas tu jarak sikit, space sikit baru kita jarakkan, kita buat nombor negatif 3 tambah 2. Ruang ni lah yang saya nak ni. Nampak ni ruang ni kosong tu. Jarakkan sikit sebab untuk menunjukkan dia adalah matriks. Kalau awak rapat, tak dia matriks lah. Okey, mesti ada jarak tu. Okey, boleh So kita kembali balik pada penyelesaian tu. Jadi apa nak buat? Okey, kita tambahkan lah So yang ni 2x tolak 1 tambah x, maka kita akan dapat 3x tolak 1, betul tak? Kan 2x tambah x, 3x tolak 1, tinggal ni je lah. Okey, negatif 3 tambah 2 akan dapat negatif 1, betul? Okey, negatif 12 tambah 7 akan dapat negatif 5. Okey, dan 5 tambah y kita akan dapat 5 tambah 2y, sebab y tambah y 2y. Okey, ini dah telah kita ringkaskan. Okey, sekarang apa nak buat? Sekarang kita tengok, kita comparekan dengan jawapan di sebelah kanan. Sebab tu saya kata nilai jawapan yang dibagi ni letak sebelah kanan. Cuba tengok, sebelah kanan tu akan stay, follow sampailah kat sini, barulah kita buat operasi. Okey, jadi jalan kerja kita letak sebelah kiri, yang jumlah tu letak sebelah kanan. Okey, sekarang apa nak buat? Untuk mencari nilai x dan y, yang terlibat adalah yang ni. Nampak ni, sebab ni ada x, ni ada y.
yang satu ni, negatif 1 dengan negatif 5 ni tak terlibat. Jadi biar je lah. Okey. Sekarang apa nak buat? Untuk mencari X, kan? Oleh kerana 3X tolak 1 ni kedudukan dia pertama, lawan dia yang pertama jugalah. Ni lawan dia. Okey Saya padam ni dulu sekejap. So ni lawan ni sebab dia tempat yang sama. So 3X tolak 1 sama dengan 8. Kita terus buat dalam bentuk persamaan. Okey, selesaikan. Kita akan dapat 3X sama dengan 9 sebab 1 ni bawah sana tambah 1. Maka X sama dengan 9 bagi 3, kita akan dapat 3. Okey. Sama jugalah untuk Y, lawan dia yang ni. Oleh kerana Y ni kedudukan dia kat sini, maka lawan dia adalah juga di sini. Jadi kita akan buat operasi 5 tambah 2Y sama dengan 13. 2Y sama dengan 13 tolak 5, kita akan dapat 8. Jadi Y sama dengan 8 bagi 2, kita akan dapat 4. So X kita 3, Y kita 4. Boleh? Asalnya kita susun dulu, kan? Kita pemudahkan matriks A, D dan E tu tambahkan. Kemudian last kali kita buat persamaan serentak, penyelesaian persamaan linear. Okey, berdasarkan kedudukan yang dikendaki lah. Okey, yang penting pastikan kedudukan itu sama. Okey, baik, saya buka soalan. Jika anda ada nak bertanya, silakan. Saya buka soalan sekarang. Kalau ada sebarang kemusykilan, pertanyaan sebagainya. Nak tanya pasal markah ke? Kalau SPM, kan? Baik, kalau SPM saya tolong tanyalah Bapak tak tanya kan, saya tanya. Baik, kalau SPM baru markah. Okey, SPM kita tahu dia keluar ketah 1 atau ketah 2, atau mungkin keluar dua-dua sekali. Katalah kalau keluar ketah 1, maka tak perlu kita banyak jalan kerja. Kita hanya ringkas saja. Kita fokus untuk dapatkan nilai X dan Y. Okey. Tapi bagi pelajar yang mungkin lemah, maka dia kena terpaksa buat jalan panjang. Macam ni lah. Okey. Untuk ketah 2 mesti tunjuk jalan kerja. Okey. Yang saya boleh kata shortcut ialah yang ini penting. Ni mesti ada. Ini jalan kerja pertama ni mesti ada. Satu markah sini. Okey. Kemudian awak selesaikan terus tanpa melalui yang ini pun boleh. Terus step yang kedua ini. Yang ni pun terima. Satu markah. Okey. Sebab ni setelah yang ni membuktikan awak dah selesaikan D tambah E. Dan yang penting adalah jawapan akhir. Selesaikan dapat X3 satu markah dan Y4 satu markah. Itu untuk ketah 2. Ada kaedah yang boleh kita shortcutkan, ada yang tak boleh lah. Okey, jadi ini antara cara kita akan tengok nanti bila kita buat bengkel menjawab soalan. Baik, kita pergi, kalau tak ada soalan kita pergi seterusnya. Okey. Muka surat 44, contoh yang ke-9. Diberi F. F tu adalah matriks tapi dia tak bagi tahu berapa matriks dia. Dia cuma bagi tahu huruf je. Diberi F tambah 16 negatif 3 tolak 7 10 sama dengan negatif 2 3. Okey, hitung matriks F ni. Apakah matriks F? Jadi macam juga persamaan serentak dia kan, persamaan linear. Jadi kita apa nak buat? Okey, kita akan pindahkan yang nombor tu ke sebelah kanan. Umpama macam ni lah tadi bagi tahu kan, Y tambah 2 tolak 1 kan sama dengan 3. Maka yang nombor ni kita boleh selesaikan tak? Boleh tak selesaikan dulu? Y tambah 2 tolak 1 1 kan, sama dengan 3. Barulah kita pindahkan ke kanan. Maka Y sama dengan 3 tolak 1. Y sama dengan 2. Samalah konsep ni. Sekarang ni, cuba kita selesaikan dulu. Tengok dapat tak? Okey, cuba tengok 16 ni kita buat ni dulu. 16 tolak 7. 16 tolak 7 apa? Siapa boleh bagi tahu? 9. Padam sekejap Okey, saya buat macam ni sekejap. F tambah baik, mana lagi? 16 tolak 7 apa? 9 betul lepas tu negatif 3. Negatif 3 tolak 10 berapa? Negatif 13. Negatif 13. Okey Okey, sama dengan negatif 2 3. Okey, sekarang barulah yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka bawa simbol sekali, dia akan bertukar jadi negatif lah. Jadi F sebelah kiri, yang tinggal sebelah kanan adalah negatif 2 3
Tolak tolak. 9 negatif 13. Okey. Sekarang kita selesaikan. F sama dengan berapa ni? Negatif 2 tolak 9. Berapa? Negatif 2 tolak 9 negatif Negatif 11. negatif 11. Kemudian 3 tolak negatif 13. 3 tolak negatif 13. Berapa dapat? Ni tambah 16. Tambah negatif 13. 16 Kita akan dapat 16. Okey, inilah jawapan kita. Okey. Kalau dalam contoh tadi ni dia pindahkan dulu awal-awal. Tapi kita selesaikan dulu. Boleh, tak ada masalah. Nak pindah dulu, selesai kemudian pun boleh. Selesai dulu, pindah kemudian pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kita tahu nak selesaikan. Okey? Boleh faham Okey, baik. Sekarang dengar. Bila jawapan dalam matriks dengar tidak boleh anda bawa keluar nilai itu keluar. Tak boleh keluar. Contohnya macam ni. Ada pelajar ni dia dah buat macam ni betul lah. Tapi dia buat macam ni. F sama dengan negatif 11,16. Yang ni salah. Sebab apa? Sebab dia nak hitung matriks. Jadi jawapan kita mesti dalam kurungan. Kecuali kalau dia minta nilai X, Y. Contoh katalah ni yang sebelah ni nilai X kan. Yang ni 16 ni nilai Y. Maka kalau dia kata hitung nilai X dan Y, maka jawapan kita haruslah kita bawa keluar daripada kurungan itu. Maka kita akan tulis jawapan kita macam ni. Itu kalau dia nak X, Y kita akan buat X sama dengan negatif 11 dan Y sama dengan 16. Barulah betul jawapan kita. Itu kalau dia kata ditanya pasal hitung ataupun cari nilai X dan Y. Kita kena bawa keluar nilai itu keluar daripada kurungan. Tapi kalau dia tanya pasal metrik, jawapan akhir kita mesti dalam bentuk kurungan. Jadi jawapan kita adalah inilah F sama dengan negatif 11, 16. Ada soalan? Nak tanya? Tak ada? Boleh faham setakat ni? Baik, kalau boleh faham kita pergi seterusnya. Okey. Buku teks muka surat 44, contoh yang ke-10. Okey. Jadual di sebelah menunjukkan catatan stok buku teks. Ni yang kita belajar pada awal-awal bab ni tentang metrik ni ada kaitan dengan inventory kan. Stok ni inventory lah. Stok buku teks tingkatan 4 bagi mata pelajaran sains, matematik dan ekonomi di SMK Taman Suria. Hitung stok akhir bagi setiap jenis buku teks tersebut. Okey, baik. Dia ada sains, matematik, ekonomi dan jumlah stok awal dia dinyatakan dalam jadual. Okey, kita ada 326, 335, 82. Buku yang baru diterima untuk sains 56, matematik 47, ekonomi 15. Dan buku yang rosak untuk sains 32, matematik 26, ekonomi 11. Okey. Dia suruh tanya stok akhir. Nampak stok akhir Jadi apa nak kena buat? Kita kena buat operasi lah. Mula-mula dalam bentuk matrik dulu. Stok awal tambah dengan stok buku baru yang diterima, tolak dengan buku hilang yang rosak. Okey, sebab nak tahu berapa stok yang kita ada, tentulah kita akan tolak stok yang rosak ataupun yang hilang. Itulah yang kita ada, baki yang kita ada. Okey, jadi dia buat dalam bentuk matriks. Okey, untuk stok awal ni dia ambil baris ni lah. 326. Okey, 335, 82. Okey, dia ambil baris stok awal tu yang pertama ni. Tambahkan dengan baris 56, 47, 15. Okey, sebab stok awal yang ada kena tambah stok yang baru sampai. Kemudian dia akan tolak dengan baris 32, 26, 11, iaitu baris untuk buku yang hilang atau rosak. Maka operasi dia tambah dan tolak. Okey, apa nak buat? So 326 ni first place lawan dia dengan first place juga. Jadi 326 tambah 56 tolak 32. Betul tak jawapan dia 350? Cuba check. Double check jap. Betul tak? 326 tambah 56 tolak 32. Dapat 350, betul tak? Boleh siapa tolong sahkan? Betul Okey, kemudian selesai yang tu, dia akan buat yang kedua pula. 335 tambah 47 tambah tolak 26. Betul tak jawapan dia 356? Tolong double check. Betul, baik. Last sekali dia akan buat apa?
Dia akan buat 82 tambahkan dengan 15 tolak dengan 11. Jawapan kita 86. Betul tak? Betul Okey. Jadi dia akan buat kesimpulan, maka stok akhir buku teks bagi sains, matematik dan ekonomi adalah 350, 356 dan 86. Okey. Sebenarnya kan, kalau tak guna matrik pun kita dapat jawapan, betul tak? Adakah anda bersetuju? Kan? Kalau kita kan tak guna matrik pun kita boleh dapat kan ni kan, tambah dengan ni kan, tolak dengan ni, betul tak? Dapatlah jawapan kat sini kan. Samalah. Cuma nak bagi tahu bahawa penggunaan matriks lebih kemas, lebih tersusun dari segi persembahan data. Tapi dari segi untuk aplikasi dia tak kisah pun kan. Mungkin orang kata dari segi realiti hariannya tak guna pun matrik ni, kita tambah tolak je kan. Tapi hakikatnya adalah bila guna matrik ni lebih kemas data kita tu. Kalau kita nak tunjuk pada orang atau nak buktikan sesuatu, kita menggunakan data yang kemas, lebih orang kata berharga dan bermakna lah. Okey, jadi itu antara penggunaan matriks dalam bidang contohnya bidang ni lah, yang bidang perniagaan macam ni kan. Okey, yang melibatkan stok. Cuma nak bagi tahu, cuba tengok jawapan akhir tu dia dalam bentuk nilai keluar pada kotak ataupun daripada kurungan. Dia tak buat dalam kurungan, dia buat dalam bentuk nilai yang keluar. Nampak? Sebab apa? Sebab dia kata hitung nilai akhir, hitung nilai stok akhir. Dia bukan tanya pasal matrik. Kalau dia kata hitung ataupun cari matriks, barulah kita buat dalam kurungan. Tapi dia kata kat sini hitung stok akhir, bermakna nombor itu harus keluar daripada kurungan matriks. Boleh faham Jadi saya harap benda ni jelas, supaya kita tak buat kesilapan yang berulang bila jawab soalan. Boleh Baik, latih kendiri 2.2a. Latih kendiri 2.2a, soalan 3, 4 dan 5. Muka surat 45. Okey, latih kendiri 2.2a, soalan ketiga, soalan keempat dan soalan kelima, muka surat 45. Baik, saya buka soalan setakat ni. Silakan nak bertanya. Silakan kalau ada nak bertanya, silakan. Saya buka soalan. Kita baru selesai belajar tentang penambahan dan penolakan matriks. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada Jelas tak sekarang ni? Boleh semua? Jelas. Baik, kalau begitu kita berakhir setakat ni. Kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Okey, jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua.